اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطاع. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله مكر. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر يا الله. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر يا الله. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر يا الله birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi alamin. Qabalallahuminkum. Terima kasih, alhamdulillah, syukur kita hari ni kita lewat sikit 10.30 Jadi hari ni dua perkara kita nak buat. Yang pertama, kita present Tuan Haji yang dah lama ready dulu dia dah buat lah. Yang kedua, kita akan pergi terus kepada rims kita. Jadi Tuan Haji akan present hari ni Fi'il Amar, iaitu rim 8. Hari ni insyaAllah kita akan cuba secepat mungkin, kalau dapat, kita nak bagi contoh setiap maidan dalam rim 1, iaitu ada 23 maidan. Jadi setiap satu tu kita akan bagi contoh. Jadi kita akan lihat perbezaan. Jadi di antara medan-medan ni, tuan-tuan, kita dah minggu lepas kita telah beritahu mana medan fa'il, sebahagian besar fa'il. Kemudian ada 1-2 medan tu memang sengaja kita letakkan dekat-dekat. Kita letak 2 kali. Macam an 2 kali. Kemudian daripada 23 medan tu lebih kurang 5 atau 6 medan berkenaan dengan fa'il saja. Sebab fa'il banyak dalam Quran. Jadi kita akan lihat. Cuma kita pastikan insyaAllah setiap medan tu tuan-tuan boleh kuasai. Jadi insyaAllah dengan segala hormatnya hari ni menyaksikan sahabat kita, juru teknik dia akan mempersembahkan Fi'il Amar. Tajuk pagi ini adalah Fi'il Amar. First of all, can I have your attention please? So, attention please tu is Fi'il Amar. So kalau you all dah faham Fi'il Amar, itu mahal tu. Dah faham dah semuanya. Kan? Tapi Fi'il Amar tu is in bahasa Arab. Jadi what is the equivalent Malay translation? Kalau you kata Fi'il Amar tu perintah, kita tengok balik pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas tu Fi'il Amar. Jadi apa masalah dia? Masalah dia, Fi'il Amar ni ada protokol. Protokol in the sense that kalau Tuhan yang memberi arahan tu, terjadi perintah. Kalau kita yang bercakap tu, jadi permohonan. So the best translation yang ada dapat, okay, dalil yang pertama dalil yang pertama kenapa perintah tu semua ni datang daripada Allah, kita tengok pada Quran, Quranic definition of what is command. Kalau kita kata is perintah, command dalam bahasa Inggeris would be command. Dalam ayat surah Yusuf, none can command except Allah. Ayat kedua 31, tak silap saya ayat Hud. The command is with Allah in all things, and to Him belongs all the command, and to Him shall you be brought back. The command is with Allah, most high, most great. Tapi dalam ni dia gunakan al-hukmu. Al-hukmu kalau kita translate dalam bahasa Inggeris is the same, is a command. Only thing that I would like to buat perbezaan di sini, dalam bahasa Inggeris, they call it imperative. Dia tak bagi command, dia panggil imperative. This is the best definition yang saya dapat lah daripada
Daripada siapa ni? Daripada about.com ni. Daripada nama dia Richard not his. Imperative sentence is a type of sentence that gives advice or instruction or that express a request or command. You must understand that whatever kita translate ni, there's always a limitation. Jadi kalau ada limitation tu, it's best that we don't translate lah. Kalau kita tak faham bahasa Arab tu, we don't translate. Or we look for the best. In this case, I rasa bahasa English gives me the best definition lah, which is imperative. Dia tak kata command, tapi dia kata imperative statement. Jadi kita tak buat silap. So I hope we get this into our mind lah. It's a double meaning. Kalau Tuhan yang bercakap, that means dia perintah. Kalau kita yang bercakap, that means is permintaan. Especially in the context of Quran lah. In Quranic context, a lot of dalam example ni, kalau you tengok ada doa yang kat belakang tu, the last doa tu semua tu, it's actually kita punya permohonan kepada Allah, bukannya perintah. So this we have to get it clear lah. This I give you the Malay translation. I think it's as dalam tu fi'il amar dia kata perintah, which I don't quite agree lah. So I maintain as fi'il amar ataupun I call it imperative. Okay, this fi'il amar yang kita dapat dalam ni, they actually exclude third person. They only involve first person dengan second person. Jadi second person ni, as you know, is antuna. Antuna tu kalau dua orang perempuan, antum, anta, anti is for ladies, and anta is for men. The instruction must happen in front of you lah. Dalam ni dia exclude third party instruction. Kalau third party, nanti saya tunjukkan you the definition daripada Izzat Uruza ni. Izzat Uruza ni dia include sekali third party instruction, third person. Tapi that one we shall exclude because they involve lam jazam, dia tak involve fi'il amar. Tapi some books macam dalam ni dia kata is part of fi'il amar. So I shall exclude that because dalam buku ni pun dia tak include. Dalam kita punya buku Mujam ni dia tak include as part of fi'il amar. So dalam ni kita buat exclusion, does not include third person, does not include prohibition. Larangan tidak termasuk dalam fi'il amar. Fi'il amar tidak termasuk, third person instruction tak termasuk. So are you with me so far? Because kita menggunakan buku Mujam ni sebagai rujukan. Kalau nak baca buku tu, let me explain a few definition lah. Dalam buku ni dia gunakan fa sebagai fi'il notation. Kalau you buka tu, you akan tengok fa sebagai dia punya fi'il notation. Hamzah ni sebagai amar. Kalau mudhari' do. Kalau fi'il madi, mim. Ba mim, ni mabni lah. Mabni, because fi'il amar kebanyakannya I think dalam ni semua mabni. Dia tak ada yang berubah. Dalam buku ni pula dia pecahkan kepada 5 bahagian. 5 bahagian. Satu is zahir, satu fi'il amar mabni ala sukun. Sukun ni is a general form lah. You must remember fi'il amar ni is just macam kita bagi instruction. The instruction must be short and precise. Short and precise, that means dia akan ambil the shortest possible punya ni lah. That's why I don't recommend kalau kita nak baca translation of ayat Quran, kita baca dalam bahasa Melayu, kita akan miss the point of fi'il amar tau. Because bahasa Melayu ni dia punya ayat tu is very long. You just imagine kalau perintah perang is you go to war kan. Perangilah, you tambah la dekat situ kan. So macam it's an option to you, you can perang ke tak boleh perang ke, up to you. Tapi kalau you refer to katakan translation dalam bahasa Inggeris, fight is just one word. Dia tak ada addition, dia tak ada penambahan. Yes. Then it becomes very clear. Fi'il amar tu becomes very clear dan jelas. Ni maksudnya jelas, sukun. That means the last word tu dia sukun kan, dia matikan, that means dia becomes very short. The sentence becomes very short. The second category fathah zahir. Fathah zahir ni okey, dia tanda sajalah. Dia ada fathah, lepas tu dia ada hazaf nun. Hazaf ni is for dia for apa orang kata, dia for jamak. All the jamak punya apa orang kata perintah, fi'il amar tu dia sama macam kita punya fi'il mudhari', dia hazaf nun.
tapi the ta whatever in front tu dibuang, dia akan jadikan alif. Tu that's the shortest notation lah. And then last kali dia ada dua yang melibatkan huruf huruf ela, iaitu dia buang waw dengan buang ya. Actually this topic is very big tau. Kalau I boleh tunjukkan kat you dekat the Urusa punya buku sekejap. Dalam Urusa ni dia ada 17 bahagian. If you really want to understand fi'al amar, dia ada 17 bahagian. Type 1 which is dalam bentuk fatahah. So this is type 1. Then from fatahah you ada iftahi. So this one you can refer to the book lah, yeah. And then you have type 2. Again, doroba. Type 2 tapi dia, kalau kita tengok dia punya ni kasrah. Dia punya ni kasrah, yang tadi tu fathah, yang ni kasrah. Semua baris bawah. Okay. And you have type 3. Dhammah. Dhammah. Dia type dia nasara, tapi yang dia punya fi'il perintah tu unsurna. Ni jadi dhammah. Ni dhammah. The next one is akala. Ni yang terdapat dalam example ni, akala kul. Lagi pendek, kul. Just 2 words saja. Tak ada alif pun. This is sebab dia huruf ilah. Yes, huruf ilah huruf ilah. Pasal dia ada alif kat depan Type 5 ni azina. Dia punya fi'il perintah dia becomes izan. Tak apalah, this one you can refer to the book. I hope you all buy the book from from the shop. Ni sa'ala ni, type 6 ni ada dalam kita punya example dalam surah Baqarah. Dia jadi sa'ala jadi sal. And then the type 7 ni qara'a. Qara'a ni jadi iqra'. So iqra' is perintah. Okay, type 8 ni wa'ada ni jadi lagi pendek. Always have in your mind perintah ni actually is the shortest form of the whatever word it is. Kalau dia shortest form tu memang dia perintah lah tu. Okay, type 9 ya Isa. I'as. Ini tak apalah, I don't think there's an example dalam Quran ni. Okay, type 10 ni qala jadi kul. Ni ada banyak dalam example. Dalam kita punya ni I think that is the most, about 18 example kul. Qala daripada asalnya qala. Ini type 10 Type 11 Type 11 ba'a. That is type 11. I'm only giving you the singular. Yang double, dual tu, plural tu kena buka buku. Again we go to type 12 da'a. Ud'u. Ni banyak dalam kita punya ni, doa. Type 13 Roma. Irmi. Type 14 Lakia. Ilqa. Type 15 Ro'a. Jadi ro je. See how short. Semakin pendek. And second last waqa. Ki. Sebiji je. So the keyword, kalau you nak faham perintah ni is pendek je. Last type 17 ni wada. Uqdud. Tu, that's the last. So that completes your knowledge on fi'il amar. Okay, I just show you what I have found from fi'il daripada I punya study of this fi'il amar dalam surah Al-Baqarah. You tengok ini kita, ini bila kita berdoa ni, ini banyak kita punya doa ni. That's why I say it cannot be perintah. Takkan kita perintah Tuhan untuk berikanlah kami kesejahteraan. Cannot be. It's mohon. So that's why your definition tu must be very clear. Kalau tidak, you kata perintah, takut terkeluar kita daripada akidah kita. So
Ni yang doa lah. So this doa punya babnya I skip lah because dia doa dia bukan perintah. I think you can find this dalam kita punya Facebook website. And always kalau you tengok the person tu yang is ada anta, antum, the person yang kena bagi arahan tu is antum. Okey, yang banyak sekali, okey, berimanlah kamu. Macam type 3 ni, berimanlah. Antum. It's always jamak jamak antum. Bertakwa. Yang paling banyak I think bertakwa. It's among the top 10 lah. Among the top 5 bertakwa. Bertakwa sampai I think boleh belas juga. Tapi dia type 3 Tadi yang kita dah pecah itu 5 types tu, you boleh tengok from here the types Apa perintah bunuh tu? Bunuh. You just imagine kalau you baca Malay translation, bunuhlah dia or something like that kan. Then you miss the point of the perintah tu. So it's best kalau boleh you stick to the Arabic ataupun you go and find the language that approximately sama dengan bahasa Arab. Ini by type Type 1 Okay, yang type 1 ni this is type 1 Type 1 ni actually tak banyak. Type 1 ni kalau kita skip yang kita punya doa tu, yang atas tu, it's only conversation between Tuhan dengan Nabi tau. Yang in this case Tuhan dengan Nabi Ibrahim, Tuhan dengan I can't remember which Nabi yang dia mention lah. Tapi basically type 1 tu is one to one basically one to one. Type 3 tu is the jamak version jamak version, that means is for everybody lah. So this is type 3 punya perintah Cool. Oh sorry, type 1 Cool. Cool, yes. Yes, cool tu actually diperintah kepada Nabi. Nabi supposed to beritahu kita. It's one to one Alright. Dia bukan mana one to refer from Allah directly. Yes, right. Lain kali plural kan. The person yang receiving instruction is to one person. Alright. So ni yang the jamak version ni you boleh baca from here lah Kalau tak ada, you please refer to the Facebook Ini jamak version number 3. Okay, yang type 4 ni apa benda? Type 4 rasa sikit saja. Ni type 4 ni doa ni. Doa. Type 5 ni lagi sikit. I think Type 5 paling wali. So the best thing kalau you tahu type 3 tu you dah faham fi'il amal lah. So itu sajalah saya punya conclusion, because I rasa topik ni pun too heavy beyond me to explain, tapi I tried my best. Jadi kalau ada soalan, saya tak nak jelas lagi. Cuma kita kena ingat juga bahawasanya fi'il amal ni terbentuk, jangan lupa, berasaskan bab. Kan fi'il kita belajar tu ada 6 bab kan. Kalau Fathah Yaftahu tu bab apa? Fathah Yaftahu tu ain bari atas kan. Bab 1 ke bab 2 ke bab 3. Dah lupa dah kan. Dah lupa tak apa, tapi bila kata bab, ada tak bab? Ada tak bab? Fa'ala ada 3 bab, jangan lupa. Tak ada? Fa'ila ada 2 bab, jangan lupa. Dan fa'ula ada 1 bab. Jadi kalau Fathah Yaftahu tu bab apa? Bab 1 ke 2 ke 3? Tak apa, majoriti tak ingat, tak apa. Yang penting ingat bab pun cukup dah kan. Jadi kalau Fathah Yaftahu tu kita kata bab 2, jadi dia punya amal dia kena iftah, kena baris bawah. Okey, boleh tak? Kalau Nasara yang suruh tu, ya, mana bab 1? Ingat tak? Nasara yang suruh bab 1. Fathah Yaf, apa tu, daraba fa'ala yaf'ulu, bab 1 kan tak? Kalau bab 1 dia kena pakai unsur bagi depan. Okey? Kalau daraba yadribu bagi bawah, iaitu bab 3, dia kena pakai idrib pula. Nampak tak? Perbezaan dia very obvious kan? Boleh tanya Sak? Okey, tak apa. Okey,
sekarang ni kita pergi kepada pelajaran kita. Kita cuba cepat-cepat sebab masa kita tak apa tu mencemburui kita. Okey, insya-Allah. Saya nak tunjuk sebahagian besar medan-medan yang kita akan lihat dalam Al-Quran. Yang pertama, medan jar wa majrur. Kalau tuan-tuan dah boleh sebut jar majrur tu dah bagus dah tu. Jar wa majrur. Tadi tengok apa tu fi'il lamar pun begitu detail. Ya, detail. Kalau Tuan Haji nak buat PhD fi'il lamar boleh buat. Di UC boleh, di UAE boleh, tapi universiti lain tak boleh. Sebab universiti lain dia tak allow kalau kita ada first degree. Universiti UC boleh. Cari seorang profesor buat salah mana marker. Okey, tuan-tuan salin Maidan 1 ya, jar wa majrur. Contoh dia minallahi. Okey, ingat tak? Ini jar majrur. Ini jar majrur. Jadi minallahi selepas huruf min mesti isim, dan isim tu mesti baris bawah. Ini contoh yang very basic ya, minallahi ya. Tanda baris bawah dia kasrah. Kalau kita jumpa lagi minal muslimin, mana dari orang-orang Islam, muslimina. Ini pun majrur. Dan tanda dia bukan baris bawah, tanda dia ya. Ni ya ni sebab dia jamak. Okey, boleh? Sebab dia jamak. Kita kata ini minallah, ini majrur dengan kasrah. Ini muslimin majrur dengan ya. Sebab dia jamak muzakkar salim. Okey? Saya bagi lagi satu, minal lazina. Ada tak kita jumpa kata minal lazina? Minal lazina amanu. Okey, selepas min juga majrur. Tapi tak nampak dia punya tanda majrur dia. Sebab ini fi mahali. Boleh? Ini kita kata fi mahali majrur. Tuan je tak nampak? Boleh? Fi mahali. Okey. Jadi tuan-tuan, ini fi mahali majrur ataupun fi mahali jar. Duduk di tempat baris bawah. Sebab isim ni isim mabni. Ya, okey. Ataupun satu lagi kita kata minhu. Ya, sama juga. Ini juga majrur, tapi dia punya tanda majrur dia kita kata fi mahali. Pernah dengar tak fi mahali? Okey. Kelas ya. Yang kedua, kita kena cepat. Yang kedua kita kata jar wa majrur dan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ingat, bila jar wa majrur mudhafun ilaih, ya, kita kata min, ataupun kita ambil min je lah. Min Rabb min Rabbihi. Di sini ada dhamir di belakang. Jadi di sini jar, ini majrur, dan ini mudhafun ilaihi. Ingat kan? Kita banyak kali buat ni. Sebab dia ada dhamir di belakang. Kalau tak ada dhamir, min Rabbi. Kalau ada dhamir, min Rabbihi. Jadi ya, ini yang banyak dalam Quran ni. Okey. Ataupun kita kata ya, min lahi. Nampak tak? Daripada ilmu Allah. Jadi ada Tuhan punya ilmu ni ada. Di sini Tuhan punya jelas. Di sini Tuhan punya dhamir. Jadi ini saja. So kita pergi pada medan 3. Jadi ini basic dalam Quran. Ya. Ini nama dia jar. Ini nama dia mudhaf. Ingat lagi tak? Ini mudhafun ilaih. Ini jar, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini jar majrur. Jar fi mahali majrur. Sebab dia isim mabni. Okey. Ini pun jar fi mahali sebab dia dhamir.
Okey. Yang ketiga kita lihat yang ketiga, insya-Allah kita ada lagi 21. Yang ketiga, mubtada' dan khabar. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan kena ingat tajuk ni, mubtada' dan khabar. Okey, betul tak? Ya. Contoh dia, wallahu alimun. Wallahu alimun hakimun. Ini sudah mubtada'. Sebab mubtada' dimulai dengan isim. Ataupun kita kata lillahi rabbil alamin. Okey, ini mubtada' dan ini mubtada' dan ini khabar. Okey. Dan kepelbagaiannya, saya kata dulu khabar dia ada 18 jenis. Jangan risau jenis tu. Yang penting kita kenal itu mubtada' dan khabar. Okey. Yang keempat, jadi ada berapa lagi? 19 lagi. Kita harap kita boleh bagi 19 ini. Okay? Yang keempat, in dan saudara-saudaranya. Kita kata in ni dalam bahasa Inggeris if ataupun conditions. Jika awak datang, saya pergi. Ya. In dan rakan-rakannya. Rakan-rakannya pun ada condition ni. Sama. Jadi tuan-tuan boleh buka dalam buku Izzat 395. Buku tadi yang Tuan Haji Ishak tunjuk gambar tadi. Ya, 395. Okey. Sebagai contoh. In ya ayyuhallazina amanu in ja'akum binaba'in fatabayanu. Ini dia. Ada lagi. Jika datang kepada kamu dengan satu berita yang kamu tak tahu asal usulnya, fatabayanu, maka hendaklah kamu mendapat penjelasan. Jadi tuan-tuan, in mana condition? In ini dan saudara-saudaranya memberi makna ja'akum ni condition. Kalau datang fatabayanu, ini jawab dia, maka kamu kena dapat penjelasan. Jadi tuan-tuan, dalam Quran sangat banyak. Saya letak dia nombor 4. Ya, in ja'akum. Dan saudara-saudara dia ramai. Saudara dia ada Ayu saudara dia Ayu, ada Iza, ya, ada Aina, ya. Oh, ini 5 baru in. Okey, tulis ini 5. Ya, nanti kita buat apa tu, Inna kemudian okey. In, Iza, Aina, Mahma dan ada lagi. Jadi tuan-tuan tengok dalam buku 395 sebab kita nak jimat masa. Ni yang kelima, ya. Yang kelima iaitu in, maksud dia jika. Ya, jika, ya. Jadi semua alat-alat dia ni ada 456 ni, adik-beradik dia dalam buku 395. Dalam Quran dia kata jika datang kepada kamu dengan berita, itu condition. Tuan je, Tuan Ishak. Fatabayanu. Syarat dia mestilah awak dapat penjelasan. Jangan dengar bulat-bulat lepas tu ambil tindakan. Okey. Satu lagi dia cerita orang yang berbohong. Mahma tu betul. Macam mana rahsia pun hari ni tuzhirul ayam. Besok awak saja akan ceritakan yang awak buat. Itu pepatah Arab. Mahma, selama mana awak rahsia benda tu, kalau benda yang tak bagus, tuzhirul ayam. The time will tell. Next time. Itu syarat dia. Jadi tuan-tuan faham ni? In condition? Boleh? Okey. Masa mencuburi kita. Yang keempat. Mana duster? Baik, kita cuba habis hari ni. Nanti yang keempat. InsyaAllah. Ingat in. In ini condition. Jadi kita akan tengok dengan detail dalam Quran satu persatu. Nombor 4, inna. Nombor 4? An, ya? An. Okey, 4. An, ya? Okey, betul. An.
Okey, an ini dia ada saudara mara dia. Ya, dia akan berkait rapat dengan saudara mara dia. An ini memberi degree kepada perbuatan. Dia hanya ada pada fi'il mudhari'. Kalau ada fi'il madi tu, dia bukan jadi nasab, dia jadi lain. Ni. An yaz haba. Ya, lan ya kula. Ini contoh dia 4. Ya, an betul an. Betul okey. Yang keenam tadi Zab, fi'liyah. Fi'liyah ya. Okey. Yang ni tuan-tuan, fa illam taf'alu ni walan taf'alu. Nampak tak? Ya, taf'alu. Ini dia. Ini mansub. Ini mansub dengan fathah. Ini mansub dengan buang nun ganti alif. Okey? Jadi saudara mara dia ramai. Ada 6 semua. Ya, dalam Quran. Ya. An apa lagi tuan Haji? An. Jadi dalam buku Izzat ada jelas, ya. Ya. Kita tukar. An. An mana bahawa? An yazhaba. Yazhaba pergi. Okay. Ini Tuan Haji ambil daripada Medan 23 ya. Okey. Kerana saya tadi saya bertukar. Okey, yang keenam apa dia? Fi'liyah. Fi'liyah. Yang keenam fi'liyah. Ya. Fi'liyah. Tuan-tuan, fi'liyah ni apa juga fi'il yang kita jumpa dalam Quran, itu dia kata medan yang keenam. Ya, umpamanya kita kata yaf'aluna ma yu'marun. Yaf'aluna ma yu'marun. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa juga fi'il. Apa juga fi'il. Jadi kadang-kadang dia overlap. Tak apa overlap. Macam di sini. In ja'akum. Ini ayat fi'liyah. Okey, ayat fi'liyah. Okey. Macam in ja'akum. Ini ayat fi'liyah. Maknanya 6 pun dipakai, 5 pun dipakai. Jadi dia overlap. Ya, tak boleh nak apa, memang macam tu. Okey. Sebagai contoh lagi, yaf'alullahu ma yasha. Yaf'alullahu ma yasha. Okey. Tuan-tuan pernah selalu berkata insya-Allah. Ada tak? Duduk di sini. Insya-Allah. Jika dikehendaki oleh Allah. Okey. Nombor 7. Okey, nombor 7. Tabi'. Tabi' senanglah kan? Okey. Nombor 7. Kita habis juga ni. Kita ada lagi sikit sebelum tuan-tuan sabarlah sampai habis ya. Nanti daripada sini you can look at the difference between 23 tu. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh tabi'. Bila tabi' tu semua orang senyum. Tabi'. Jangan lupa tabi' dia ikut. Okey. Dia ikut. Tengok belum lagi Ustaz cakap. Ya. Tengok bila dah pakar kan. Apa tu Jawahri juga yang mengenal mak nikah kan. Tapi yang pertama ataf. Okey, semua ikut ni. Macam tuan-tuan baca. Bismillahi. Ni bukan ataf, ni na'ab ya. Ataf ni apa tu yang pakai waw tu kan. Yang pakai waw pakai waw bukan ni ya. Okey, ni innallaha wa setiap minggu kita jumpa ni wa ikatahu ni innallaha bagi atas, waw ni wa ataf, wa malaikatahu pun baris atas, diikut. Kalau ini baris atas, ini pun baris
ataf. Yang kedua taukid. Taukid kita kata ja'al mudiru, telah datang apa tu, GM, mudir ni GM ja'al mudirul al-mudiru, GM sudah datang. Dia sebut 2 kali. Sama tak pada depan? Sama tak? Bila ini emphasize, maknanya perkataan kedua ni dia baris sama dengan perkataan pertama dan benda pun sama. Okey. Lepas tu yang ketiga na'at. Ni na'at ni segahlah seseorang tu. Ya, ya, wallahu ghafurun rahimun. Mana tahu, takut satu masa saya pergi Masjid Sayyidina Osman, ada seminar na'at. Seminar na'at. Dalam seminar tu dia ada apa dia panggil apa? Banner kan? Ada orang berdiri dengan kemas. Kita tengok, ini murid aku ni, Tuan Haji Tan. Dengan gaya sekali kan. Okey. Bila nampak ustaz di belakang, dia pun slow sikit. Dia pada dia kena kata, terima kasih Tok Guru saya di belakang tu. Dia tak ada goreng. Okey. Lepas tu apa lagi satu? Badal. Tuan-tuan tengok the difference between these four, tapi dia under tabi'. Okay? Dia under tabi'. Betul tak? Kalau ataf ada waw. Dan ala ataf ada 6. Ya, summa semua kan? Kalau taukid dia ulang balik benda yang sama. Kalau na'at, tengok dia na'at ini dia menceritakan tentang ghafur. Ya, wallahu ghafurun rahim. Ya, 2 kali kan? Bismillahirrahmanirrahim kan? Lepas tu badal. Badal ni kita kata sebagai contoh, fa'aminu billahi wa rasuli. Cuba terangkan. Cuba bagi mana? Nabi. Harap jelas. Maka ini ayat arahan, ayat suruhan, imperatif. Fa'aminu, maka berimanlah kamu ni dengan Allah dan Rasulnya An-Nabi. Rasul dengan Nabi sama tak? Sama tak? Jadi Rasul Nabi ni the same person. Jadi dia sebab badal. Lain sebab badal. Badal. Jadi Rasul ni, Nabi ni orang yang sama. Ma'rasuli An-Nabi. Okey. Okey, dan tuan-tuan buka apa tu 409, ada semua sekali ya dalam buku Izzat Urza 409. Okey, yang ke-8. Yang ke-8 tak lama dah. Ada setengah jam lagi. Tak betul. Dan lagi. Ya, ada lah. Okey, yang ke-8. Jadi tuan-tuan salin dalam buku nota baik-baik. Tengok the difference. Tengok kepelbagaian dia lepas tu. So bila yang ke-8 ini, yang ke-8 ni iaitu ayat nahi. Ayat nahi. Lepas tu ayat nafi. Dan ayat amar. Yang tadi Tuan Haji Sa'ad dah buat dah. Ya. Ayat amar. Sepertinya ayat amar ni, ya ayyuhallazina amanu, dia kata ku ni maknanya jaga. Ya. Ku anfusakum, okey, wa ahlikum nara. Jagalah kaum keluarga kamu daripada api neraka. Ni ku ni amar. Ayat nafi yang pakai la ya'lamun, mereka tidak tahu. Ayat nafi pakai la juga tapi dengan ta. La ta'kulu, jangan kamu makan. Ini menandakan perintah, ini deny, ini juga arahan, imperatif. Ya, nampak beza tu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta antara kamu bil batil, dengan cara yang okey. Ini nombor berapa? Nombor 8. Nampak tak beza? Dalam Quran yang ada la dengan ta fa'il mudhari' itu nahi, tegah. Yang ada la dengan ya itu nafi. Beza dia, yang ini buang nun, yang ini maintain nun. Yang ini fi'il amar yang Tuan Haji Sa'ad bagi tadi.
Okey. Lepas tu 9. Okey. 9 mafa'il. Mafa'il ni kita kata maf'ulun bih, maf'ulun bih. Kita dah belajar dah. Saya tengok dalam komputer bagi tadi ada date dia, lengkap lah mafa'il. Ada maf'ul li ajli, ada maf'ul mutlak. Ingat lagi tak? Pernah dengar tak tu? Ada maf'ulun fi, ada maf'ulun ma'ah. Okey, ya. Mafa'il ni maksud dia satu maf'ulun bih. Okey. Yang kedua maf'ul mutlak. Semua dalam Quran. Yang ketiga maf'ul li ajli. Li ajli. Yang keempat maf'ul fihi. Okey. Dan 1 2 3 4 dan satu lagi yang kelima maf'ul ma'ah. Semua ni ada contoh dia. Contoh dia dalam ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu auladakum, anak-anak kamu jangan kamu, ini ayat nahi, betul tak? La taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu bunuh anak-anak perempuan kamu kerana takut malu. Ni khasyata ni balik atas, sebab dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun li ajli. Sorry, ini ayat ni. Ya. Yang ni sini ya. Ingat sini. Bukan bih. Ya, maf'ulun li ajli. Maknanya jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana. Jadi ajli itu maknanya kerana takut malu. Kerana takut malu. Khasyata ni dia kata maf'ul kerana. Maf'ul kerana. Okey, boleh tak? Ini kita kata li ajli ya. Li ajli. Cuba tuan sebut li ajli. Tak apa ya. Mohon maaf ya, kena sebut li ajli. Ya. Yang satu lagi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni contoh dia faman hajjal baita. Siapa yang menunaikan haji. Al-baita ni balik atas sebab dia maf'ulun bih, jadi mangsa. Okey, mangsa. Boleh tengok? Dia jadi mangsa ya, jadi mangsa. Okey. Ini fa'il. Dalam ni ada fa'il. Faman. Ini fa'il. Dalam ni pun ada fa'il, iaitu huwa. Maka sesiapa yang menunaikan haji ke Baitullah, ini mangsa kan? Ini jadi maf'ulun bih. Ni hajah. Hajah fa'il. Jadi fa'il mudha'af. Ya. Jadi haji umrah tu haji tu fa'il dia hajjah. Mudhari' ni yahujju. Ini fa'il madi. Dalam ni ada fa'il. Dan ni mangsa dia. Okey? Okey, maf'ulun fi. Beza ni ya? Nampak tak beza ni? Maf'ulun fi da'atu qaumi. Siapa dia? Nabi mana ni kata ni? Saya telah menyeru kaum saya. Lailan malam, wa naharan dan siang. Jadi fi dia menceritakan masa. Ya. Kemudian ada last one maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Tuan-tuan boleh salin tak ni? Boleh ya? Maf'ul ma'ah. Ya. Ya. Boleh refer. Okey. Tuan-tuan refer apa tu Izzat Uruza 405. Ya, okey. Ada semua contoh ya. Lepas tu 10. Ini kena ya. Ada masa dia kan? Okey, 10. Boleh salin tak? Okey. 10. Ada 13 lagi. Okey. 10. Ya? Maaf tak lagi?
Oh, maf'ul mah. Maf'ul mah ya. Ni nombor apa tadi? Nombor 9. Okey. Maf'ul mah. Okey. Okey. Macam dia kata ni, maf'ul mah ayat Quran ya. Fa'ajma'u, maka dia mengumpulkan amrakum ya. Ini boleh refer pada kuliah Ustaz juga pada 29 tahun lepas. Tahun lepas Oh, setahun dah. Kuliah yang 12. 12 punya CD. Kuliah ke-12. Ke-12. Okey. Boleh tengok Okey, fa'ajma'u amrakum wa syuraka'akum. Ini maka dia telah mengumpulkan arahan mereka dan syuraka'akum ya, sekutu-sekutu mereka, syuraka'akum. Okey. Ini ada dalam ma'ah ya. Kemudian yang ke-11 nida. Nida ni yang pakai ya. 10. Oh, ni nak curi masa ni. 10 yang dia pakai ya. Nida. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ya Muhammad, ya abati. Ada ayat apa ni? Ya abati, if'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar, buatlah seperti mana engkau diperintah. Satajiduni insya-Allah. Ya, yang dia pakai ya. Dan dia ada 6 saudara. Ya, ya, ayah, ayu, wa, ha. Ya, tapi tak apa. Nida ya. Kalau ya ayuhan, Ya depan. Ya depan sama. Ya itu duduk di kepala ayat. Kebanyakan ya ni nida makna seruan. Ya, dan dia duduk di kepala ayat. Ya. Okey. Dan yang ke-11. Boleh? Yang 11. Ini 6 saudara. Okey. Yang ke-11 iaitu istisna. Kita pun dah belajar ni Dr. Nabi. Isna ni makna kecuali. Kecuali. Sebagai contoh, la ilaha illallah. Ini illa. Illa ni makna dia melainkan. Ya. Ya. La ilaha illa. Ya. Cepat. Ya. Fasajadu illa iblis. Ya. Ni, fasajadu, mereka semua sujud illa melainkan iblisah, illallah. Lepas illa ni bagi atas, dia menunjukkan istisna. Istisna ni maksudnya mereka semua sujud kecuali iblis. Iblis lah yang diistisnakan, yang dikecualikan dari yang tidak sujud ya. Okey. 11. 12. 12. Ya, Tuan Haji Alim. Ada beramai saudara dia. Istisna pada saudara dia. Ya, ghairu. Jadi tuan-tuan buka istisna tu muka surat apa tu 375 ya. Ni 375 dalam buku Izzat Uruzah. Okey, 12 ya. Qad dengan laqad. Qad dengan laqad. Kenapa kita masukkan qad dengan laqad ni? Sebab ini ayat taukid untuk menekankan dan membawa kepada hukum. Qad artinya sesungguhnya, laqad lagi kuat pada qad. Ya, umpamanya qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, telah bersungguh-sungguhlah, telah berjayalah orang yang beriman. Mu'minun. Ini ya, qad. Laqad lagi kuat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian ya. Ya. Okey. Qad dengan laqad. Jadi mungkin kita boleh tengok besok qad dengan laqad dalam Quran dengan detail ya. Apa sebab dia guna qad. Ya. Kadang-kadang dia ada juga pakai qad pada fi'il mudhari'. Qad ya'lamullah. Ya, ini pada fi'il madhi semua. Qad ya'lamullah. Bila dia pakai pada fi'il mudhari'. Jadi kena buat kajian macam Tuan Haji Suhaib buat tadi. Ya. Kajian ya.
Dalam Izzat Uruzah ni dia tak banyak sangat, dia detail sikit-sikit je. Okey. Seterusnya 13. Betul? 13 sin dengan saupa. Sin dan penggunaan haraf sin dan saupa. Tuan-tuan pernah tak makan bubur kacang angin? Pernah tak angin? Siapa yang makan bubur kacang tak angin? Dia tak berangin, dia tak perut tak kembung. Ada tak? Tak. Tak puasa tak angin. Ada satu keluarga tu, dia masak bubur kacang, jadi buka puasa dengan bubur kacang. Jadi semua keluarga angin, kembung. Kalau apa nak semayang tak boleh. Kalau angin tu tuan, nak semayang tak boleh. Ya, tak boleh. Ini bukan apa sebenarnya, nak beri peringatan, jangan makan bubur kacang banyak bulan puasa kan, ataupun rebus betul-betul biar dia jadi kuih. Jadi keluarga ni dia agaknya dekat nak berbuka, buat bubur kacang, makan bubur kacang seluruh keluarga tu. Anak kecil pun puasa, umur dalam 6 tahun 7 tahun, kembung. Mak sakitnya. Aduh mak. Lepas tu dia pergi ke dapur ambil senduk kayu, nak keluar. Keluar. Lepas tu adik dah baik. Jadi yang hantar nu ayah nu, kamu buat macam mana? Mak dia kata, ambil senduk mak. Mak dia pun ambil. Jadi seluruh keluarga pulih balik setelah dikaut dengan senduk. Jadi ini cerita dah macam lucu, tapi kau tak percaya, cuba buat bubur kacang siap dengan senduk ni. Jangan salih lah. Okey. Berapa? 13 ya? 13 ya? Oh, bila pula tambah A tu? Aduh. 13 ya? 13 sin dan jangan lupa, kalau sin ni cepat, saupa lambat. Ya. Umpamanya perkataan dia kata perkataan kalla saya'lamun. Lambat ke cepat? Mereka akan tahu. Di dunia pun dah akan tahu orang yang macam ni. Ya, lepas tu dia kata summa kalla saya'lamun. Ya, mereka akan tahu. Lepas tu dia kata, ada lagi satu dia kata wa anna sa'yakum segala usaha kamu saufa yura akan dilihat. Maknanya kalau nak ikut dari segi hukum nahwu saraf, maknanya di akhirat, usahanya di akhirat. Ya, saufa tu akan lewat sikit. Okey. Lepas tu yang ke-14 kita nak kejar masa. Okey. Jadi yang ke-13 ni kita cari sa saja. Cari sa dengan saufa. Insya-Allah kita jumpa. Sa and ya. Saufa yura. Yura ni daripada ra'a, akan dilihat. Jadi jangan risau tuan-tuan. Sebagai orang layman, kita cari sin, kita cari saufa, apa dia perkataan selepas tu? Yang lepas tu, yang belum jangan kisah, yang selepas tu. Ini perkataan dia selepas dia perkataan fa'il mudhari'. Ini perkataan dia selepas dia fa'il mudhari'. Jadi kita boleh buat judgement. Selepas saufa fa'il mudhari'. Okey. Lepas tu yang ke-14. Okey, sikit lagi. Alat syarat dan jawab syarat. Tadi sudah ada pada an. Ingat lagi tak? Ada pada in yang kita tulis tadi. Ini overlap. Okey. Tuan-tuan buka 395 buku Izzat Uruzah. Okey. Dia kata ni, alat syarat ni ada banyak, antaranya in. Ya. Condition. In tansurullah yang surkum. Ini ada overlap, tapi
sengaja kaedah ni kita taruh lagi sekali untuk nak menunjukkan bahawasanya keperluan dia tu. In tansurullah, mana in? Jika tansuru dengan waw, fa'il dia nasara. Apa nama in? Tansuru. Apa nama tansuru? Nasara. Apa nasara? Tolong. Jika kamu semua tolong Allah, dia tolong kamu. Dia tolong kamu. Bagaimana nak tolong Allah? Adakah Allah memerlukan pertolongan? Macam tadilah sumbangan dan sebagainya kan. The more you get. Okay, 14 ya. Adik-beradik inna ni, ada in banyak. Adik-beradik in dia banyak. Ada iza, ya, ada lau, ada ma, ada lama, ada ayu, ada mahma. Tadi pun ada. Ini kita letak 2 kali letak. Ada sebab. Nanti kita akan bincang. Kemudian yang ke-15, ayat lazim. Ayat fa'il lazim dan muta'addi. Kita telah belajar ni dalam siri keberapa? Fa'il lazim umpamanya ayat iza jaa nasrullahi wal fath. Ini ayat lazim. Ya. Nasrullahi, ini fa'il ni lazim. Fa'il lazim. Dia tidak perlu pada mangsa, ya. Kemudian yang kedua, sabbihisma. Kita bacakan sabbihis isma rabbika a'la. Jadi sabbihis ni ayat fa'il muta'addi. Okey. Tentang ya? Ini surah Al-A'la ya, ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Okey. Okey. Itu ayat lazim, dia tak ada mangsa. Muta'addi dia ada mangsa ya. Okey. Okey, nak habis dah. 16. Ini nampak kena zuhur sini ni. Mana tengok peluang kita baguskan, dapat duha lagi, dapat zuhur lagi sini. Kalau lewat sikit balik dapat bubur lambuk lagi. Saya banyak buka puasa di Sajdah 9 tu. Surah apa? Surah Al-Ittihadiyah. Bubur lambuk saja balik. Sahabat dia kata, ustaz ambillah 10 balik, bagi kat jajaran, suka jajaran. Sahabat seorang tu kata, bubur lambuk yang terbaik di dunia, sedap sangat. Bubur lambuk dibuat di surah Ittihadiyah. Dekat surah tu Haji kan. Orang tu tahu dah, bila tuan orang ni mari, mesti 10 untuk dia. Sebab orang tak ambil kan, dah puas makan dah. Okey, yang satu lagi 16, ya. 16 ni, Tuan Haji betul tak ni Tuan Haji? Istifham. Istifham, tuan-tuan sabarlah tuan-tuan. Inilah bekalan kita sebenarnya yang kita nak bawa ni. Bukan ini maksud 23 ni, kan? Istifham ni, kalau malaikat tanya, boleh tanya balik dia, kau pakai betul tak? Ya. Istifham ni, dia tanya man ana, siapa saya? Jawab dia anta malaikat. Cukuplah kan? Malaikat tu common noun kan? Kalau dia anta muka, anta nakir. Okey, selamat. Istifham, tuan-tuan, seperti perkataan ni, ni dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma. Ini istifham. Ya. Orang-orang yang beriman, lima taquluna. Kenapa kamu kata apa yang kamu, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Ini munafik kan? 5 ni ala istifham. Ya? Ala istifham. Dia adik-beradik dia 6 boleh semua. One of them 5. Kenapa? Hal pun dia juga. Ya, hal ataka hadithul ghasyiyah. Telah datang kepada engkau berita tentang al-ghasyiyah. Hal. Ya, umpamanya kita kata man zallazi yashfa'u indahu. Siapa lagi yang nak memberi syafaat dengan izin Allah? Kalau tidak Allah, illa biizni. Ya, illa biizni. Okey, sebagai contoh, ada 16 lagi. Contoh, ini 1 2 3. Ada 16 kepala semua sekali. Ya. Nanti 16 tu bila kita sampai kita akan beri. Sekarang ni yang ke-17. Yang ke-17 ni mudah je lah. Isim isyarah.
yang kita belajar minggu lepas, dan isim mausul. So isim isyarah ni ya la taqraba hazihi syajarah. Betul tak? Ini dikatakan kepada Nabi Adam. Isim mausul ni allazi arsala rasulahu. Tuan-tuan jumpa saja isim mausul, tengok apa sebelum dia dan apa selepas dia. Dan kajian dia lebih besar lagi daripada jawab majrur. Isim mausul ni. Isim mausul ni kadang-kadang dia combine dengan isim isyarah. Ya. Umpamanya zalikal lazi. Dia combine. Zalika ni isim isyarah, allazi mausul. Dia combine. Hazihi isim isyarah. Hazihi syajarah. Pokok ini. Ya. Hazihi isim isyarah lil qarib. Allazi isim mausul, kan? Okey. Masa menjemput kita 18. Sebab apa saya niat hari ni nak habis juga. Dalam buku Iza Uruza, muka surat 85. Ya. Page 85, 85. Okey. Lepas tu dalam yang ke-18. 18. Okey, bagaimana kita nak baca? Nak baca fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Nak baca. Ya. Tengok apa guna kita taruhkan bacaan fi'il madhi ni. Ya, sebagai contoh kita katakan, ya, sebagai contoh zahaba. Ya, zahaba. Zahaballahu bin zahaba fi'il madhi, mabni alal fathi wa fa'iluhu dhamir mustatir. Ingat lagi tak? Mustatir, iaitu takdiruhu huwa. Ini bacaan dia. Baca. Bagaimana nak baca? How to read fi'il madhi? Because dalam ilmu nahwu dan saraf, kita mesti baca fi'il madhi. Cara baca dia ni, kalau zahaballahu binurihim, zahaba tu tilawah. Kalau nak baca tu kita nak explain zahaba tu. Zahaba fi'il madhi, tetap berbaris di atas, dan di dalamnya ada orang, iaitu dhamir, tersembunyi, iaitu huwa. Ingat lagi tak? Ya? Oh, marah. Dah main semangat tu. Ustaz sikit. Aduh. Itu yang saya suka tu, pasal serius. Okey. Yes. Saya kata dulu, makin lama makin mudah. Betul tak? 19. Makin lama makin mudah. Okey? Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok segala ayat dan contoh ni rasa mata gelap, tak apa, memang bulan puasa kita tenaga tak kuat. Okey? Saya pun dah kena pergi pakai kacamata. Kanta ni dah tak boleh pakai lah. Sebab cucu saya kata, Atuk, kenapa sebelah je mata? Atuk lagi satu ada dua mata. Saya kata patah. Patah. Dia tengok begitu, dia ingat kaki mata tu. Budak-budak. Okey. Tuan-tuan, yang ke-19, isim. Kita jumpa saja isim dalam Quran. Isim tu berbaris depan. Yes, kita akan analisa dia ada 8 sebab kita dah belajar lama dah. Okey. Yang kedua, isim mansubat. Dia ada 12 sebab. Dan yang ketiga, isim majrurat. Majrurat ni berbaris bawah. Dia ada 3 sebab. Sebenarnya sebelum kita pergi 19 ni, kita dah tengok dah semua ni dalam medan-medan sebelum tu. Dia integrated. Okey. Yang ke-20, lagi mudah. Yang ke-20, kalau tadi fi'il madhi kita baca, yang ke-20 kita baca fi'il mudhari' pula. Sebab fi'il mudhari' ni ada marfu', ada mansub dan ada majzum. Kita baca 19 ya. Fi'il
Ya, 20. Oh, tengok. Oh. 20. Okey, 20. Kita baca fi'il, kita baca fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' asal dia mesti marfu'. Kemudian kita baca juga fi'il mudhari' yang mansub, dan kita baca pula fi'il mudhari' yang majzum. Kenapa dia marfu'? Sebab dia tidak mansub dan majzum. Kenapa dia mansub? Sebab dia ada alat mansub dan saudara-saudara dia. Kenapa dia majzum? Sebab dia ada lam dan saudara dia. Okey, tanda marfu' bagi depan, tanda mansub bagi atas, tanda majzum bagi mati. Kita baca balik. Makin mudah. Okey, makin mudah. Dan ada 2 lagi, ada 3 lagi. 21. Betul tak? Ini 21. Isim mamnu' minas saraf. Ini lagi mudah. Isim yang tidak boleh terima tanwin. Ya. Isim mamnu' minas saraf. Ya. Okey. Nanti kita akan bagi contoh. Salimah, boleh bagi satu contoh isim yang tak boleh bagi tanwin? Hadramaut. Kan? Ada banyak sebab. Sebagai contoh, Perak. Perak. Yang tidak boleh terima tanwin. Maknanya no tanwin. Definite article. Yes. Mamnu' maknanya not allowed to have tanwin and kasrah. Okay. Seperti kita kata apa? Perak Perak tu tak boleh kata perak, berak. Okay. Seperti Mekah. Mekah tak boleh kata Makkatun, Makkata ya. Makkata. Lepas tu Hadramaut. Hadramaut. Tak boleh pakai tanwin. Okay. Jadi nanti kita akan jelaskan. Ini kita belum belajar. Dulu kita bagi sikit je. Sebab nak kejar masa. Okay. Boleh? Yang ke-22, ingat yang isim ni tak boleh pakai tanwin. Yang ke-22, ada satu lagi. Oi, gembira nak balik. Ya. Zaraf zaman. Pernah dengar tak ni? Pernah dengar? Okey, cukuplah tu, carilah sendiri. Zaraf makanan. Jangan risau, lepas ni seronok balik rumah nanti nak beli kuih pun seronok. Tapi ingat, nak makan bubur kacang beli senduk dulu. Dia cerita dia gini. Jurehebah tu, dia kata, cuba cerita, siapa yang ada cerita yang pelik, yang melucukan, cuba cerita. Jurehebah tu nama Nur Aini ke apa? Lama dah. Orang tu cerita lah. Sebelum dia cerita, dia suka dulu. Jadi seluruh orang yang dalam studio tu semua suka dengar cerita dia kan. Ayah dia kok suka. Jadi kalau tuan-tuan tak suka tu, memang tak ada sense lah. Zarah zaman? Apa ni zarah zaman? Zarah mean telling situations, place, and then situation, time. Di sini place, ini place, ini time. Yeah. When telling time, it becomes zarah. When telling place, makan. Seumpamanya dikatakan, ya, dikatakan apa tu? Jahadu ma'a rasuli. Ini zarah. Berjuanglah kamu bersama dengan rasulnya. Okey. Ataupun dalam tu dikatakan min tahti arjulikum, daripada bawah kaki kamu ya, min tahti aljannatu arjulikum. Ini ayat Quran ya. Di bawah kaki kamu. Ini tahti ni zarah makan ya. Aljannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah Al-Jannatu di bawah tahta aqdami, di bawah tapak kaki ibu. Ayah pun ada juga. Okey. Min tahta ya. Okey. Satu lagi. Zarah makan dengan zarah zaman ni isim berbawah. Dia ikut ada zarah yang tetap, ada zarah yang mabni. Ada tetap, ada mabni. Itu sebab zarah ni ada 50 semua sekali. 50 zaman, 50 makan. Yang tak popular banyak tau. Tapi yang dalam Quran tak banyak.
So dia ada yang bekerja, ada yang tak bekerja. Ada. Okey. Tak apa. Hari ni jangan banyak tanya. Kita dah nak balik ni. Zara zaman Zara. Makan. Kita panjang lagi. Kita hari ni ada 20, ada 30 lagi. Apa nak risau? Okey. 30 lagi. Yang penting ustaz sihat dia. Kalau duk makan bubur kacang, dia tak sihat. Okey, berlambut. Balik rumah. Orang rumah kata hari ni beli daging kuda. Dia nampak abang penat je beli daging kuda. Lepas makan daging kuda tu gagah. Jadi dia kata 3 hari boleh efektif. Memang betul. Daging kuda RM60 sekilo kan. Betul, makan sekeping je rasa gagah ni. Kuat lagi kuda. Okey. Tapi berlawanan unta kalah kuda. Okey. At last 23. 23. Yang paling mudah sekali. Isim mufrad, isim musanna, isim jama'. Okey. Isim terbagi pada 3. Mufrad, betul tak? Betul? Musanna, betul? Dan jama'. Jama' pula ada 3. Ya, jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, dan jama' taksir. Jama' taksir pula ada 6 boleh. Ada 16. 1 hingga 16. Sebab jama' taksir ni dia tidak ada, dia apa tu? Dia tak ada pattern. Dia broken pattern. Ya, 16. Yang ni pattern dia macam kita kata muslimun kan? Mufrad muslimun, musanna muslimani, jama' muslimun. Kalau perempuan muslimat. Okey, muslimat. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya muzakkar salim mean perfect muzakkar just by adding wa nun is become jama', and muannas salim by adding alif ta is become jama', dan taksir tak pakai sistem muzakkar salim, muannas salim. Dia pakai sistem pattern dia. Ya. Pattern dia ada 16 pattern. Umpamanya kita katakan pattern dia, satu pattern dia fu'ulun. Fu'ulun. Ini pattern dia muf'ilun, fu'ulun. Ya, fu'ulun ini pada kutubun. Saya dah adjust just untuk 12.5. Dia kena berhenti lah 12.5. Sebab dia beritahu ada ketuk dah. Pandai dia. Mana dia? Kata 12.5 kau berhenti ya? Dia pun beritahu. Okey tuan-tuan. Nampak tak? Ini ada 16, ini baru satu. Dan kita akan pergi round-round ni dengan detail. Setelah tuan-tuan belajar hampir 60 jam, kita akan pergi balik. Barulah tuan-tuan dapat langit tu nampak cerah. Ya? Okay, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi ma ahlamak, Rabbi ma akramak. Rabbun ghafur, Rabbun syakur, Rabbun rauf, Rabbun rahim. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankanlah doa kami ya Allah. Sampaikanlah kami ya Allah kepada malam Lailatul Qadar. Permudahkanlah ya Allah segala urusan belajar kami ya Allah. Sampaikanlah hajat kami ya Allah. Susunlah kehidupan kami kepada kehidupan yang di bawah perancangan Allah. Sibatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu abidun. Perancangan Allah itu adalah sebagai perancangan, dan kami ini adalah hamba yang sentiasa mengikuti perancangan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Rabbun syakur, Rabbun ghafur, Rabbun halim, Rabbi ma ahlamak. Wahai Tuhan kami, aku sentiasa merindu-Mu ya Allah. Rindukan syurga-Mu, rindukan nikmat-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada malapetaka bahaya-Mu di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannal abrar. Masukkanlah kami ya Allah bersama-sama dengan orang baik dalam syurga-Mu ya Allah. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah amin. Qabbalallahu minkum. Ilahi lastu lil firdausi ala wala
الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة